A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, orang-orang yang sangat saya anggap abang di tahfiz Baitul Hikmah di Penjara Penuh. Ahlan, kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? Dah lama kita tidak bersua muka, subhanallah. Namun walaupun begitu, umat Islam ini hati-hatinya, roh-rohnya sentiasa berdekatan, sentiasa rasa rapat. Walaupun jasadnya berjauhan, namun roh kita sentiasa rapat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Hidayat minta hantar potongan video ringkas berkaitan dengan Al-Quran dan pada bulan Ramadan ini sebagai motivasi kepada sahabat-sahabat sekalian. Namun saya secara jujurnya tidak menganggap sangat yang tuan-tuan, abang-abang sekalian perlukan kepada motivasi. Sebabnya saya mendapat perkhabaran yang baik bahawa hafazan Al-Quran masing-masing, subhanallah, dah tinggi sangat dah. Berbanding dengan tahun lepas saya sempat ke Penjara Penuh. Seingat saya, contohnya Abang Hafiz 5 juzuk tak silap saya last pada penghujung surah Al-Baqarah. Sekarang ni saya dengar dah 13 juzuk dah hafaz, subhanallah. Dan yang lain-lain rata-ratanya dah habis juzuk amma. Malah ada yang menghafaz dah sehingga 4 juzuk. Itu tak silap saya lah, subhanallah. Jadi ini satu orang kata ni usaha dan mujahadah yang sangat baik yang abang-abang sekalian telah tunjukkan di dalam menghafaz Al-Quran, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, amin ya rabbal alamin. Ringkas saja berkaitan dengan Al-Quran ini. Allah SWT, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, baca Al-Quran. Nabi tak kata menghafaz, Nabi kata membaca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kerana sesungguhnya Quran itu datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada sahabatnya yang sentiasa melazimi Al-Quran. Tapi kena tengok perkataan sahabat. Nabi tak kata sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat syafaat kepada pembacanya. Nabi kata kepada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Yang ini orang yang sentiasa melazimi Al-Quran. Dan tidak ada orang yang banyak melazimi Al-Quran melainkan orang menghafaz Al-Quran itu sendiri. Kerana apa? Kerana Al-Quran, subhanallah, di dalam kepala dia dah. Dia nak baca bila masa boleh, dia nak petik bila masa tu boleh. Dalam solat terutamanya dia boleh baca. Dekat luar solat pun bila masa dia boleh baca, subhanallah. Jadi abang-abang yang sudah mula menghafal Al-Quran ini satu kelebihan yang sangat besar untuk diri antum. Dan ianya boleh membawa kepada syafaat untuk kita masuk syurga di akhirat kelak, subhanallah. Yang kedua adalah berkaitan dengan birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Kenapa saya guna tajuk berbuat baik kepada ibu bapa di dalam motivasi menghafaz Al-Quran? Kerana manusia di atas muka bumi ini tidak ada walaupun seorang yang mampu membalas jasa baik mak ayahnya di akhirat kelak. Tidak ada, melainkan yang menghafaz Al-Quran. Kenapa tidak ada dulu orang yang mampu membalas jasa mak ayah dia? Kerana bila ayahnya dengan air maninya penyebab kepada wujudnya dia, mak dia pula mengandungkan dia, tempat dia bersinggah sebelum dia lahir ke dunia daripada daripada alam roh lagi, sebelum dia masuk ke dalam perut ibu dia, di dalam perut ibu dia selama 9 bulan. Kemudian ibunya melahirkannya dengan susah payahnya. Dan malah orang yang melahirkan anak itu kalau mati dianggap jihad. Ibu yang meninggal disebabkan semasa melahirkan anak dianggap mati syahid kecil. Jadi betapa besarnya mak dan jasa mak ayah dan mak dan ayahnya penyebab kepada wujudnya dia di dunia itu. Maka apa saja yang anak dia buat dekat dunia ini sebenarnya tidak akan mampu untuk membalas jasa baik mak ayah dia.
hanya semata-mata jasa baik kerana mewujudkan dia di dunia ini. Namun di akhirat kelak, bayangkan apabila mak dan ayah, contohnya mak dan ayahnya bukan sangat ahli akhirat, bukan sangat ahli ibadat. Bila sampai saja pada hari akhirat kelak, bila dah tolak segala amalan, tolak tambah semua di neraca timbangan, akhirnya Allah SWT kata, kalau ikut kamu ni sifir, kamu ni masuk neraka, sebab banyak sangat dosanya berbanding kebaikan. Tiba-tiba datang anaknya menghafaz Al-Quran. Anaknya datang menghafaz Al-Quran, maka Al-Quran itu datang pertama sekali syafaat kepada tuannya, yakni kepada anaknya. Yang kedua, syafaat kepada mak ayahnya. Subhanallah. Man qara'a al-Quran wa amila bihi, Nabi SAW pernah bersabda, man qara'a al-Quran wa amila bihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, yakni menghafaznya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan mak dan ayahnya mahkota pada hari kiamat. Bila pakai mahkota, petanda apa? Takkan masuk neraka lagi. Mahkota tu mahkota syurga. Maka dia dimasukkan mak ayahnya masuk ke dalam syurga dan dipakaikan mahkota dua mahkota tersebut sebagai syafaat daripada anak untuk mak ayahnya ke syurga. Maka balaslah, kita tak akan mampu membalas jasa mak ayah kita di dunia, balaslah jasa mak ayah kita di akhirat kelak, insya-Allah. Dan last sekali, saya mengharapkan pada penghujung bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan saya, abang-abang sekalian, tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, tergolong dalam kalangan ahli Allah, umat Nabi SAW yang Allah Ta'ala tulis sebagai orang yang terlepas, bebas daripada azab api neraka. Di dalam hadis berkaitan dengan Ramadan, Allah SWT sebut tentang bulan Ramadan itu, apabila bulan Ramadan maka terbuka pintu syurga, tertutup pintu neraka dan sebagainya. Pada penghujung hadis tersebut, wa yunadi munadin, maka panggillah seseorang, wallahu a'lam, mungkin malaikat, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah, bersegeralah pada bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang sukakan buatkan kejahatan, kurangkan. Nabi tak kata, hadis ini tidak menyatakan tinggal terus, sebab mungkin susah untuk manusia tinggal terus. Sebab tu ada orang kata, ustaz, saya bulan Ramadan ni kata syaitan tak ada, tapi saya buat jahat juga. Itu kerana sifat syaitan telah berjaya mendidiknya selama 11 bulan. Jadi pada bulan Ramadan itu masih ada kesan-kesan syaitan itu di dalam dirinya. Tapi tak apa. Hadis ini menyebut aksir, yakni kurangkan daripada melakukan kejahatan. Dan last sekali, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawa adanya hamba-hambanya yang Allah Taala tulis dalam kalangan yang bebas daripada api neraka Allah Taala di akhirat kelak. Wa dzalika kulla lailah, dan demikian adalah pada setiap malam pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan dengan barakah Al-Quran pada bulan Ramadan, dengan barakah doa kita untuk diri kita dan juga untuk kedua ibu bapa kita dan untuk umat secara umumnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tulis kita dalam kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bebas daripada azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum la'allahu yanfa'uni wa iyyakum, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah kita akan bertemu lagi nanti.